بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 3, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 3, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. I'lam anna al-hukma al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin. I'lam anna al-hukma al-aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Ketahui olehmu, hi talib, orang yang menuntut ilmu. Ketahui olehmu, hi talib, oleh orang yang menuntut ilmu. Ketahui bahawa, yakni akan bahawa hukum akal itu tersimpan pada 3 bahagi. Hukum akal itu tersimpan pada 3 bahagi. Ini sambungan matan Ummul Barahin. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Kemudian sambungan dia laginya di muka surat 5. Itu sambungan matan Ummul Barahin di muka surat 5, baris ke-11 daripada atas. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamu. Ni hak dalam matan Ummul Barahin. Jadi hak matan Ummul Barahin tu kalau setengah orang dia akan buat macam kita kata dia buat ni dicari hak ada color tu, dia hubung dia supaya dia tak hilang punca, orang panggil tak hilang punca. Maknanya kita sekarang ni Bidayatul Hidayah mensyarahkan matan Ummul Barahin. Bidayatul Hidayah mensyarahkan matan Ummul Barahin. Jadi apabila syarah dia panjang tu, nak sambung balik kita dak hilang punca lah. Kalau kita buat tandaan hak mana matan Ummul Barahin, Bidayatul Hidayah ni adalah
mensyarahkan, menghuraikan akan matan Ummul Barahim. Diketahui olehmu hai talib, wahai orang yang menuntut ilmu, ketahui bahawa, yakni akan bahawa hukum akal itu tersimpan pada 3 bahagi. Tersimpan pada 3 bahagi ini maknanya hukum akal ada 3 ning je. Tidak terkeluar daripada 3 bahagi ni. Itu tersimpan. Dengan bahawa hukum akal ada 3 saja. Itu dia panggil tersimpan. Yang hasiru, yang kita panggil hasar tersimpan. Mana apa ni? 3 ni hukum akal. Tak ada kata ada lagi hukum akal hak lebih daripada 3 tu, tidak. Dipanggil yang hasiru hasar. Hasar ni biasanya kalau bicara bab la ilaha illallah, didatangkan nafi la ilaha, didatangkan isbat netak illallah, melainkan Allah. Kenapa didatangkan nafi dahulu? Tiada Tuhan. Walahat tak payah nak nafi dah. Sebab apa? Sebab memang tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa nak nafikan lagi akan perkara yang memang tidak ada? Tuhan yang lain memang tidak ada. Jadi nak nafikan dengan tiada Tuhan, tak payah sebut dah tiada Tuhan tu. Kita nak nafi apa benda yang memang tak ada. Tapi kenapa didatangkan nafi dan isbat? Kenapa tak sebut bermula Allah ialah Tuhan? Sama dah tu. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan bermula Allah ialah Tuhan. Bunyi macam sama tu. Tapi apabila didatangkan nafi dan isbat, tu lebih tu lagi. Lebih kemas lagi. Sebab apa? Sebab bila nafi dan isbat bawa pada hasar. Hasar lah tersimpan. Apa makna hasar? Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Itu hasar dia panggil. Allah saja Tuhan. Allah je Tuhan. Itu hasar. Kalau kita sini kok 3 ni saja hukum akal. Dah lebih dah ada 3 ni. 3 ni je hukum akal. Itu tersimpan atas 3 tu. Mana apa tersimpan pada 3 bahagi. 3 bahagi ni je hukum akal. Tak ada lebih-lebih. Itu hasar dia panggil, tersimpan. Macam contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Akan dikau ya Allah kami sembah. Dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Terbalik ayat tu. Sepatutnya kami sembah akan dikau, dan kami minta tolong akan dikau. Kenapa jadi terbalik? Mendahulukan barang yang sepatutnya duduk di belakang. Sepatutnya kami sembah akan dikau. Akan dikau tu sepatutnya duduk di belakang. Tiba-tiba ayat itu paling jadi. Akan dikau kami sembah dipanggil taqdimu ma haqqut takhir. Mendahulukan barang yang sepatutnya duduk di belakang. Akan dikau ni duduk belakang. Sepatutnya kami sembah akan dikau. Bukan akan dikau kami sembah. Tapi bahasa Arab ni ditakdimkan barang yang sepatutnya duduk di belakang seumpama tu ada faedah. Faedah yufidul hasra dipanggil. Memberi faedah hasar. Apa makna hasar? Akan dikau kami sembah, yakni akan dikau jualah. Akan dikau sajalah kami sembah. Tak sembah dah pada yang lain. Tak ada dah hak lain yang kami sembah. Arti panggil apa? Hasar. Tersimpan. Hak tersimpan tu kalau kita kat tubik jua-jua tu lah. Je panggil. Akan dikau sajalah kami sembah. Ambil mana jua-jua tu? Ambil daripada ayat tu mendahulukan barang yang sepatutnya duduk di belakang. Sepatutnya akan dikau tu duduk di belakang. Kami sembah akan dikau. Tu sepatutnya. Tapi kaedah bahasa Arab ni dia dipalingkan seumpama tu faedahnya faedah hasar. Ini bahasa Arab. Bahasa Melayu mungkin tak ada.
Bahasa Melayu mungkin buat terbalik gitu. Kalau buat karangan di sekolah berapa kali, dia tak pergi markah berapa kali. Bahasa Melayu mungkin tak ada. Ini cerita bahasa Arab. Pada ni hasar tersimpan. Ni yang hasiru fi salasati aqsamin, hukum akal tersimpan pada 3 bahagi. Tersimpan pada 3 bahagi. 3 bahagi ni lah saja hukum akal, tak ada hak lebih ni. Kemudian dalam matan Ummul Barahin dibicarakan berkaitan dengan hukum akal terlebih dahulu, sebab hukum akal adalah wasilah tangga kita kepada maksud kita daripada ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Jadi nak mengenal Allah, mengenal Rasul ni, wasilah tangga jalannya adalah melalui hukum akal. Jadi kita matan Ummul Barahin memulai pembicaraan kita dengan hukum akal. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah nak menghuraikan tiap-tiap satu kalimah tu. I'lam, apa makna ketahui olehmu. Annal hukmal aqliya, apa makna hukum tu dahulu. Hukum akal dia akan bicara pula kemudian. Annal hukmal aqliya, bahawa sesungguhnya hukum akal tersimpan pada 3 bahagian. Kemudian dihurai hukum tu apa makna hukum. Kemudian hukum ni ada berapa bahagian? Ada hukum akal, ada hukum adah, ada hukum syarak. Itu dipanggil syarah, hurai. Dia akan hurai satu kalimah. Dia akan bicara hurai i'lam, ketahui olehmu. I'lam mushtaq daripada al-ilmu. Ilmu tu apa makna? Dia akan hurai satu. Kemudian ilmu dengan makrifah, apa bezanya? Cuma dalam kitab Bidayatul Hidayah ni diterus pergi kepada huraian berkaitan dengan ilmu, ketahui olehmu. Di dalam kitab Aqidatun Najin, samalah juga dengan kitab Bidayatul Hidayah, dia menghuraikan matan Ummul Barahin. Cuma dalam kitab Aqidatun Najin, apabila pembicaraan berkaitan dengan ilmu dimulai dalam kitab Aqidatun Najin dengan muqaddimah ilmu. Sebab syarahan dia akan bicara satu kalimah dalam matan Ummul Barahin. I'lam, ketahui olehmu. I'lam ni mushtaq daripada ilmi. Ilmu ni apa dia muqaddimah ilmu? Orang pergi kepada apakah makna ilmu. Jadi dalam kitab Aqidatnya dia bicara dengan muqaddimah ilmu. Dipanggil mabadi asyarah tu. Pendahuluan ilmu yang 10. Apa nama ilmu? Apa takrifan ilmu? Apakah maudhu' pembicaraan ilmu? Apakah samarah faedah kita belajar ilmu? Apakah kelebihan ilmu? Di mana dia ada 10 mabadi ilmu, dia panggil mabadi asyarah, permulaan ilmu yang 10, yang mana kita nak belajar apa ilmu sekalipun, ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, dan juga apa ilmu yang lain, kita kena tahu dia punya muqaddimah ilmu, pengenalan ilmu. Nama ilmu namanya ilmu tauhid, ilmu kalam. Nama ilmu ni ada 8 nama no. Tapi kita masyhurnya dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Ilmu kalam kita jarang dengar. Bila sebut kata mutakallimin, kita pun pelik, siapa mutakallimin? Ulama kalam. Siapa ulama kalam? Ulama ilmu tauhid nah. Sebab ilmu tauhid antara nama yang glamournya adalah ilmu
ilmu kalam, nama dia. Kita masyhur dengan dua je. Ilmu tauhid satu, ilmu usuluddin satu. Ilmu tauhid, ilmu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Ilmu kalam ni sebab pembicaraan sifat kalam agak panjang. Kemudian di pembicaraan sifat kalam tu yang jadi banyak orang-orang yang terpesong di pembicaraan sifat kalam, maka dipanggil ilmu tu ilmu kalam. Kemudian dia punya had dia punya takrifan dia. Apa takrifan ilmu tauhid? Nama ilmu tauhid, takrifan dia. Takrifan ilmu tauhid, ilmu yang dibicarakan padanya akan aqaid, yang dibangsakan kepada agama, yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini sama dalil Al-Quran ataupun dalil akal. Itu takrifan dia. Kemudian maudhu' pembicaraan dia. Apa nak bicara bab ilmu tauhid ni? Pembicaraan dia berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul, dan pembicaraan adalah perkara-perkara yang didatangkan oleh Rasul. Mana pembicaraan ilmu tauhid ini pembicaraan ilahiyah, nabawiyah, sam'iyah dia panggil. Pembicaraan berkaitan dengan sifat Tuhan, sifat Nabi, dan sam'iyah. Sam'iyah ni pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi cerita bab barzah, Nabi cerita bab qiyamah, Nabi cerita bab akhirah. Itu dipanggil sam'iyah, perkara yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita sebut secara ringkas, maudhu' ataupun bicara ilmu tauhid adalah bicara ke-6 rukun iman. Tu cara-cara kasarlah. Dia maudhu' pembicaraan ilmu tauhid, membicarakan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, dan perkara yang diambil dengar daripada Rasul. Makna kita kata pembicaraan adalah berkaitan dengan ke-6 rukun iman. Itu maudhu' pembicaraan, kalau kita kata kandungan dalam pembicaraan ilmu tauhid. Sam'iyah termasuklah malaikah. Malaikah pun sam'iyah juga, perkara yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah kelebihan ilmu tauhid ni? Ilmu tauhid lah ilmu yang paling afdal, hak paling lebih daripada segala ilmu, sebab ilmu ni berkait dengan Allah dan berkait dengan Rasul. Syarat tuan agama Allah dan Rasul, maka ni hak paling lebihnya. Kita nak bicara hukum-hukum syarak bab fiqh, kita nak bicara hukum-hukum syarak bab tasawuf. Syaratnya siapa? Tuan dia siapa? Tuan dia Allah dan Rasul. Allah tuan syarak hak hakiki lah. Rasul kita panggil syarat juga, tuan juga. Tuan hukum syarak tu lah. Rasul boleh panggil tuan dia juga, tapi bukan hakiki lah, majazi je. Sebab Rasul ni utusan. Hakikinya utusan ni bukan tuan. Keutusan ni tuan. Tuan dia Allah Ta'ala ni. Rasul ni utusan Allah, tukang bawa hukum syarak daripada Allah. Jadi tukang bawa ni bukan tuan, tukang sapa. Hak tuan hakikinya Allah. Hak tukang sapa ni bukan tuan, tapi boleh panggil juga Rasul ni syari'. Boleh panggil juga tuan, tapi bukan hakiki lah. Syari' yang hakiki Allah lah tuan pada ni. Contohlah
satu perkara, barang seseorang kemudian disampaikan kepada orang lain melalui orang tengah, iaitu tukang sapah, iaitu tukang bawa. Barang tu tetap kepunyaan orang pertama tu. Hak orang tengah, tukang bawa tu tukang bawa, bukan tuang barang. Gitulah. Jadi rasul ni utusan, bukan tuang agama. Tetapi walaupun rasul ni bukan tuang agama, boleh panggil juga rasul ni syarih tuang agama. Walaupun tuang agama iki Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, kita jadi nak kenal syarih hakiki Allah, kita kena kenal syarih hak majazi tu, hak pinjaman letak nak rasul ni sebagai tuang agama. Kita nak kenal tuang yang hakiki pun mari daripada tuang agama tu yang cerita. Ini hak rasul utusan agama tu yang cerita. Jadi kita nak kenal syariat hakiki Allah, nak kenal kok jalan mana? Kok jalan rasul yang cerita. Jadi hak rasul ni siapa ke? Panggil syariat juga, tuang agama. Jadi nak bicara berkaitan tuang agama ni lebih utamalah daripada nak bicara hukum-hukum syarak. Hukum-hukum yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada hukum syarak zahir fiqh, sama ada hukum syarak batin tasawuf. Hak lebihnya kena tuang dia dulu. Ada ni, kita nak bicara hukum syarak zahir fiqh, kita nak bicara hukum syarak batin tasawuf, tuang agama Allah dan Rasul tak kenal. Tak jadi hak tu. Hak tu hak mula-mula sekalinya. Itu hak paling lebih adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kemudian hukum-hukum syarak yang lain tu bergantung atas hak mengenal Allah, mengenal Rasul. Kalau kata mengenal Allah, mengenal Rasul tak lepas, hukum syarak yang lain pandai macam mana pun tak ada nilai. Hak tu kalau kira kelebihan ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab tidak ada yang paling lebih melainkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang paling lebih. Nabi SAW bersabda, innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhid wassalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang. Tauhid nombor 1, sembahyang hak nombor 2. Dan jikalau ada sesuatu yang lebih afdal dari tauhid dan sembahyang, laftaradahu ala malaikati minhum raki'un wa minhum sajidun. Nabi kata jikalau ada sesuatu yang lebih besar dari tauhid dan sembahyang, nescaya akan difardukan ke atas malaikat. Malaikat mentauhidkan Allah, malaikat sembahyang. Ini yang paling besar sekali, tauhid dan sembahyang. Sembahyang ni hak paling besar nisbah ibadah badan. Tauhid yang paling besar nisbah ibadah hati. Itu paling besar sekali, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mentauhidkan Allah ni difardukan atas malaikat. Malaikat secara jibili, secara tabi'i, Tuhan buat malaikat ni dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kalau kita baca dalam bilik semayang tu, faedah kita baca syahidallah mengkejapkan iman kita. Itu faedah kita baca syahidallah, mensaksi oleh Allah bahawa tiada Tuhan melainkan Ia yang mentadbir alam dengan keadilan, dan malaikat mensaksi oleh malaikat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikat pun mensaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Malaikat pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara jibili, secara Tuhan buat malaikat tu dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jadikan Adam dalam keadaan mentauhidkan Allah. Tuhan jadikan Hawa dalam keadaan mentauhidkan Allah. Tauhid yang sama sampai kiamat. Hukum-hukum syarak ke, semayang ke, wuduk ke,
puasa ke, ni tak sama. Hukum syarak ni tak sama. Sembahyang rasul-rasul terdahulu berbeza-beza dengan sembahyang rasul-rasul yang lain. Wuduk pun tak sama, puasa pun tak sama. Hukum ni terkadang menasahkan hukum-hukum yang lain, membatalkan hukum-hukum yang lain. Adapun tauhid yang sama daripada Nabi Adam AS sampai qiyamah. Ini tauhid ni usuluddin. Kalau cerita bab keutamaan lah. Tapi akhir zaman ni semayang, bab fiqh belajar sangat-sangat, bab tasawuf belajar sangat-sangat, bab tauhid cukar cemaking. Jadi tauhid ni hak paling lebih. Kita nak kena tuang hukum syarak, kita duk ngaji hukum syarak je. Hukum syarak zahir fiqh belajarlah tu fardu ain. Hukum syarak batin tu belajar itu fardu ain. Tapi tuang dia itu cerita bab kelebihan ilmu. Cerita bab bandingan pula, bandingan. Dah nak banding lah, sebab ilmu usuluddin ni ilmu usul umbi pokok agama. Adapun ilmu-ilmu yang lain dipanggil furu'uddin. Fiqh furu'uddin, tasawuf furu'uddin, cabang agama. Nak ada cabang, kena ada usul. Apa dia usul? Dia punya asas, dia punya umbi. Kalau kita panggil perdu, kena perdu. Kena ada perdu. Orang tua tu, orang muda nganga. Apa perdu? Perdu apa? Ngilip kepala. Orang muda tak tahu kan? Samalah dengan asas, pokok, umbi, perdu, sebutlah lain, tapi tak tahu pun tahulah, lebih kurang je perdu. Dah lah. Mana apa ni? Dia punya usuluddin. Fiqh tasawuf furu'uddin, cabang. Tu dia panggil apa? Nisbah bandingan antara ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi furu'uddin, cabang agama kena lengkap. Kalau tak ada cabang agama, tak ada agama lah. Tapi kalau tak ada usul agama, umbi agama, tak ada awal-awal tu. Ni awak bandingkan, ini semua ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama sudah dalam mabadi ilmu, dalam permula ilmu dia ada bandingan-bandingan. Ilmu tauhid bandingan dengan ilmu yang lain macam mana? Bandingan ilmu tauhid adalah ilmu asal, usul, umbi kepada segala ilmu. Ilmu-ilmu yang lain furu' cabang daripada ilmu tauhid. Kemudian faedah, samarah, buah, faedah kita belajar ilmu tauhid. Faedahnya mengenal Allah, mengenal Rasul dengan dalil yang diyakini dan beroleh kemenangan dengan saadah yang berkekalan. Beroleh kemenangan dengan saadah yang berkekalan. Mana apa saadah? Bahagia yang berkekalan, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saadah yang berkekalan. Saadah ni beruntung yang berkekalan. Beruntung yang berkekalan. Mana beruntung yang berkekalan? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah dia. Sebab syarat syurganya tauhid ni. Syarat syurganya iman. Ada ni. Tanpa tauhid, tanpa iman, mustahil syurga. Neraka kekal selama-lamanya. Walaupun furu'uddin semayang comel sekalipun. Mana faedah ilmu tauhid ni kok? Kalau setengah-setengah kitab dia faedahnya saadah yang berkekalan, syurga Allah. Syurga Allah lah faedah yang berkekalan. Tapi syurga Allah ni ada dua keadaan. Satunya syurga teguh, satunya syurga kemudian, selepas daripada
kena azab dalam neraka Jahannam. Tapi syurga lah juga akhirnya, sebab dia orang yang ada iman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kau faedah ilmu tauhid ini nak menyelamatkan kita daripada kekal neraka Allah yang nang lapis. Tu cara kasar dia. Nak menyelamatkan daripada kekal neraka Allah. Itu faedah ilmu tauhid. Nak selamat daripada neraka Jahannam, itulah furu'uddin lah pulaknya. Pekoh tasawuf lah pula. Amal ibadah kita sempurna zahir dan batin. Itulah barulah selamat daripada neraka Jahannam. Faham tak tu? Jadi faedah ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasul dengan burhan, dengan dalil yang qat'iyah, dalil yang putus. Kemudian bila mengenal Allah, mengenal Rasul ni, berolehlah kemenangan dengan saadah, dengan beruntung yang berkekalan. Mana saadah yang berkekalan ni? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dapat syurga Allah ni orang yang beriman. Orang yang beriman selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ngaji ilmu tauhid untuk menyelamatkan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat di neraka. Di neraka ada 7 lapis, kita maklumlah. Lapis atas tu neraka Jahannam, tempat seksaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang asi, yang derhaka. Derhakanya di mana? Derhakanya di furu'uddin tu lah. Derhaka zahir, pekoh, derhaka batin, tasawuf. Derhaka ni lah akan dibakar dalam neraka Jahannam. Sebab dia asi, derhaka, cabang agama tidak dilengkapkan, maka kenalah masuk neraka Jahannam. Tapi ada iman, ada tauhid, selamat daripada kekal neraka nak lapis di bawah tu. Yang mana akhirnya neraka Jahannam habislah, kosong. Semuanya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya neraka Jahannam dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya nak selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, nak selamat daripada neraka Jahannam, itu pergi kepada furu'uddin, cabang agama. Wa amilus solihat, allazina amanu wa amilus solihat. Dua tu. Tu tidak baca semua dalam Al-Quran tu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira oleh ya Muhammad. Kepada siapa ni? Kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kepada siapa ni? Mereka yang beriman. Ni tauhid. Kemudian beramal soleh. Ni furu'uddin. Amal soleh ni menunaikan kewajipan hubungan dengan Allah, kewajipan zahir dan batin, pekoh dan tasawuf, dan kewajipan sesama anak Adam. Itu orang soleh. Bukan orang soleh rupa yang punya soleh. Belajar dok apa dok tu bukan soleh, tu toleh. Orang jahat seumpama tu. Pertama sekali kalau tak belajar ilmu usuluddin, tak ada agama tu. Tak ada tapak agama. Orang soleh ni orang yang menunaikan sekalian kewajipan hubungan dengan Allah. Mana hubungan dengan Allah? Hak zahir, pekoh, hak batin, tasawuf. Kemudian bukan hanya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama kita. Itu orang soleh. Kalau setakat diri sendiri sahaja, anak bini biarkan, itu bukan orang soleh.
Setakat kita je duduk belajar beramal, belajar beramal. Anak bini kita biarkan. Mana tanggungjawab kita sesama anak Adam? Hak paling hampir keluarga kita anak bini. Orang soleh ni orang yang menunaikan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama anak Adam. Hak paling hampir kan anak bini kita lah. Atau bawa panggil orang soleh. Jadi beriman dan amal soleh balasannya syurga. Apa cerita buat syurga? Beriman selamat daripada kekal neraka Allah nak lapis. Anak selamat dari neraka Jahannam. Wa amilus solihat, itu furuuddin, cabang agama, ketaatan zahir dan juga ketaatan batin. Faedah belajar ilmu tauhid. Faedah ilmu tauhid nak selamat dan kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, nak dapat kebahagiaan yang berkekalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah bicara pula darajah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kita duk ceramah syurga. Bicara tauhidnya tak setuh sama sekali. Nak bicara syurga macam mana? Bicaralah selamat daripada kekal neraka terlebih dahulu. Akidah, pegangan, iman, tauhid. Ni kata ni akhir zaman, agama hanya ada pada rupa. Mana pada rupa? Pekoh, comel. Rupa tu. Rupa agama lah tu. Pekoh, comel, semayang, comel, puasa, comel. Pergi Mekah tu ada cerita lagi. Mekah ni berlapis-lapis duk tunggu. Berlapis-lapis duk tunggu ni. Seorang-seorang daftar tu bila baru boleh perginya. Duk sibuk pula, duk nyelik pula dengan orang selesai dah wajib. Dia selesai dah wajibnya, duk nyelik nak sibuk lagi. Biarlah orang-orang hak ramai-ramai hak wajib-wajib tu, ramai lagi hak wajib-wajib. Ni tak pergi lagi. Hak selesai dah duk nyelik apa lagi? Tak ada duk nyelik. Duk sibuk apa lagi? Pernah ulama nak mencadangkan untuk mengharamkan orang yang nak mengerjakan haji hak sunat. Ada ni. Tapi kerajaan Saudi tak setuju. Sebab apa? Itu sumber ekonomi dia. Mari ramai-ramai. Waktu mati ya, mati tenang lah dah mati. Siapanya? Janji dia beli duit. Dah ni. Kerajaan Saudi tak setuju nah. Dia semua ramai-ramai untung dia. Pada dia. Kenapa ulama nak mengharamkan? Sebab kamunya hak sunat. Kemudian apabila kamu mai ramai-ramai, jadi payah nak jaga daripada kemudaratan. Jaga kemudaratan tu, jaga daripada kemudaratan hukumnya wajib. Jadi kerana kamu nak buat benda sunat menyebabkan jadi mudarat orang ramai, jadi sunat kedak tu. Kerana kamu mari hak sunat ni menyebabkan jadi ramai, bila ramai jadi macam-macam, rempuh mati. Kenapa? Ramai ni hak siapa tu? Hak sunat. Ni hak sunat ni kelewat ni. Hak sunat ni yang memudaratkan orang ni. Patut ulama nak mengharamkan. Ada ni. Kita hak sunat tu duk kelewat, duk sibuk tu apa? Duit banyak ui kepada adik-beradik kita, keluarga kita hak belum pergi lagi hak wajib je. Kita uilah kepada adik-beradik kita. Sayang apa untung? Apa untungnya? Sedekah jariah boleh pahala. Lepas tu pula adik-beradik kita, keluarga kita tu pergi Mekah, dia boleh pahala haji wajib. Pahala haji wajib dia boleh kita sama macam dia. Kalau kita pergi sendiri hanya boleh pahala haji sunat. Kalau kita ui kepada orang yang mengerjakan haji wajib, kita boleh pahala haji wajib sama macam dia boleh. Ada mana untung pahala haji wajib dengan pahala haji sunat? Wajib dengan sunat ni lebih wajib. Nak banding antara wajib dengan sunat ni lebih dia 70 kali ganda. Pada ni wajib dengan sunat lebih wajib, lebih daripada 70 kali ganda. Kita berehat rumah je boleh pahala haji wajib, tak apa. Tapi tak glamour lah. Orang tak tahu kita pergi Mekah acak kali.
Kita tak nak cakap dengan orang, saya Mekah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nanti nak pergi pula ni, nak pergi pula ni. Ini glamour. Guna. Tapi Mekah punya Mekah, bicara dapat tauhid. Dah ada bicara. Ini kata agama akhir zaman tinggal pada rupa semayang, puasa, pergi Mekah. Tapi mana agama yang sebenar? Tak ada. Khusus haji. Macam mana bab khusus haji ni dia tekan dak bab akidah. Bab tanpa akidah tak ada nilai. Kadang-kadang kuliah terdahulu, khusus haji kemudian. Sebelum tu kita buat kuliah, mengajarnya kitab Pati Paridah, kitab tauhid. Tak tauhid. Kemudian lepas itu barulah program khusus haji. Tak mari awal-awal. Marilah awal-awal sikit, belajar tauhid dulu. Lepas habis kelas kita ni, kita pun keluarlah pagar. Dia masuk pagar, dia nak marah pula sebab apa? Sakak dia nak masuk. Nak apa ni? Nak pergi khusus haji. Lepas tu orang belajar apa tu? Belajar nak kenal Tuhan. Dia tak mahu tu. Dia nak khusus haji je. Ini kata agama akhir zaman tinggal pada rupa, bukan agama yang sebenar. Orang hok belajar ilmu tauhid apa doa ini, dia tak ada lagi mana-mana, dia pun tunggu pula khusus haji. Boleh pahala pula walaupun dia tak ada lagi Mekah pun bukan fardu ain pada dia belajar bab haji. Tapi dah dia ada masa, dia pun tunggu. Tapi orang nak pergi Mekah ni, hak ilmu yang pertama ajar mengenal Tuhan, dia tak mau. Ada ni. Hati sekarang ni. Buat kuliah fardu ain tak berapa kerat. Buat khusus haji penuh. Pernah ulama nak mengharamkan, tak mau membenarkan. Sebab apa? Sebab memudaratkan orang ramai. Nak utamakan orang-orang hak wajib. Hak wajib amal kan? Tunggu belakang berlapis-lapis ni. Bayangkan kalau kita beri duit tu kepada keluarga kita. Kita sebut keluarga sendirilah, tak sebut orang lain. Kalau sebut orang lain lagi payah nak beri. Sayang ni 15,000 ni nak beri ke orang lain. Tu sebut kata keluarga, adik-beradik sendiri, keluarga sendiri. Sayang juga. Sungguh ni. Cucu nak belajar agama. Ni cerita ni, pengajaran. Cucu nak belajar agama. Cucu ni belajar pondok. Pondok ni tak ada bantuan kerajaan. Yang ayah kepada cucu, anak orang ni kerja kodoh kerja sendiri. Mana bukan kerja kerajaan, kerja sendiri. Gitulah kodoh-kodoh. Tapi anaknya ngaji pondok belaka. Duit poket sendiri belaka. Ada ni. Yang ayahnya pula kerja sendiri gitu je. Tapi dah dia minat anak dia ngaji agama, pondok belaka. Hak tu ni senanglah. Tanah air banyak, rumah sewa banyak. Senanglah. Duit masuk tiap bulan, sipang. Lagi mana? Lagi Mekah. Lepas tu cucu nak belajar agama pondok, tak duli. Cucu pergi jumpalah nak pergi pondok, boleh RM10. Boleh RM10 lagi pondok, buat apa? Datuk ni duit banyak, lagi Mekah. Lagi Mekah. Tu je lah. Belajar ilmu fardu ain, tauhid. Fardu ain fiqh tasawuf pun tak belajar. Lepas tu cerita Mekah. Macam ni. Padahal belajar pondok tu cucu. Hak cucu tu belajar wa amal, pahala dia. Pahala automatik kepada tok tu. Tak ada. Mekah. Bukan dalam kitab Sirajut Talibin. Dalam Sirajut Talibin dia akan cerita berkaitan dengan golongan yang terpesong. Dimulai dengan golongan terpesong ni, golongan orang-orang yang berilmu yang terpesong. Orang-orang berilmu yang terpesong. Ada panjang cerita. Orang yang berilmu tanpa beramal, orang yang belajar ilmu tetapi niat kuasa hatinya untuk dapat dunia, itu terpesong.
Dicerita. Kemudian dicerita golongan terpesong lagi ni golongan yang mengutamakan amal-amal sunat. Kemudian menghampakan amal-amal fardu. Amal sunat rajin sangat. Sunat. Tapi hak kefarduan nawafil, fadail. Sunat, fadilah, faraid, kefarduan. Dihampakan. Di atas golongannya mana ni? Golongan yang sentiasa Mekah Madinah, tapi dia menghampakan kewajipan untuk jaga maslahat umat. Tak ada nak tilik-tilik macam mana jiran tetangga, kehidupan dia macam mana. Tak ada. Mumu aku lagi Mekah aja. Pada ni dia Mekah Madinah. Makna apa? Sekeliling tak peduli. Ini cucu sendiri pun tak peduli. Sama telah lagi lah orang lain. Apa amalan dia? Mekah Madinah. Itu di antara golongan yang tertipu. Dan kitab Sirajul Talibin, banyaklah dia datang ke golongan-golongan tertipu dalam rupa kebaikan, rupa agama. Marah dah orang nak pergi Mekah, gila Mekah. Tapi hak mana lebih utama? Kalau ada adik-beradik kita nak pergi Mekah lagi, berilah ke mereka. Yang pertama, boleh pahala sedekah jariah. Yang kedua, di Mekah tu boleh pahala haji wajib. Kita boleh pahala haji wajib. Kalau kita pergi sendiri pada sedekah jariah tak ada dah. Kita hanya boleh pahala haji sunat. Kita pergi Mekah, kita semayang di Masjidil Haram, tanah haram Mekah, ganda 1,000, dah apa? Hak adik kita, adik-beradik kita kita pergi Mekah, dah pergi semayang ke? Kita pergi semayang? Pergi buat haji je. Dia pergi semayang juga. Dah, boleh tak dia 100,000 kali ganda? Boleh. Kamu boleh macam dia lah. Tak adilah, kurang glamour. Ini kata apa? Rupa agama, sembahyang, puasa, haji. Tapi agama sebenar tidak ada. Kalau tidak diutamakan berkaitan dengan usuluddin, tapak agama. Nak biar selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat daripada neraka Jahannam. Pergi kepada amal-amal yang soleh. Nak dapat pula syurga darajah-darajah yang tinggi. Tu pergi kepada wajib sunat lah. Dia kena ada peringkat dia. Tu berkaitan dengan mabadi ilmu. Pundalang ilmu tauhid, ilmu fiqh pun kena tahu juga, ilmu tasawuf pun kena tahu juga, dia punya pengenalan dia. Jadi dalam kitab Aqidatun Najih didatangkan ke 10 hak mabadi asyarah tu. Permulaan ilmu hak 10 perkara tu. Benda ilmu hak 10 perkara didatangkan ke semuanya. Sebab apa? Sebab sekarang nak bicara bab ilmu. Bila nak bicara bab ilmu, I'lam tu mengetahui tu ilmu. Jadi saibiyanya dimulai dengan pembicaraan mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Itu dalam kitab Aqidatun Najih lah. Cuma saya ambil sedikit sebagai panduan kepada kita, walaupun tak ambil 10 tak ambil. Dia ada 10 semua sekali berkaitan dengan tempat ambilan istimdad dia Al-Quran dan hadis. Hukum dia fardu ain lah, tu tetap dak, tu hak usul tapak agama. Itu hak fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Kemudian dia pun nak bicara satu-satu. Dia nak bicara i'lam terlebih dahulu. Bermula makna pengetahuan itu. I'lam, ilmu. Apa makna ilmu? Pengetahuan ni yang kita reti daripada kata musannif i'lam. Ambil daripada ilmu. Apa makna pengetahuan ilmu tu? Iaitu mendapat sesuatu dengan hakikatnya. Mendapat sesuatu, tahu satu-satu perkara dengan hakikatnya, bertepatan dengan diri perkara tu. Hakikat ni mana ber? Hakikat ni diri perkara tu. Nafsul amri dia panggil. Nafsul amri, waqi' sebenar-benarnya. Dia hakikat
nafsul amri, kemudian satu laginya waqi'. Sama je mana? Haqiqah ni sebenar-benar. Nafsul amri diri perkara tu macam mana? Waqi', samalah. Perkara yang terjadi tu macam mana? Pada ni. Jadi ilmu ni mendapatkan sesuatu dengan hakikat dia. Mana kalau sebenar-benar perkara gitu, kita tahu gitu. Tu panggil pengetahuan, ilmu. Pada ni. Sekarang ni kita mendapat satu-satu perkara. Kita mendapat satu-satu perkara tu, hak kita dapat ni bertepatan dengan hakikah perkara tu. Mana kalau kita tahu perkara tu wajib dan memang perkara tu wajib sungguh, tu berpanggil mengetahui. Kalau kita kononnya mengetahui, tapi yang kita tahu tu tak tepat dengan hakikat dia, tak sebenar kita tahu tu. Tu jahil murakkab tu, bukan setakat jahil dah. Murakkab pula satu lagi, akan cerita di hadapan. Jahil ada dua, jahil basit, jahil murakkab. Sekarang ni ilmu-ilmu ni kita mendapat sesuatu dengan hakikahnya, dengan bahawa sesuatu yang terdapat tu bertepatan dengan diri perkara tu. Kadang-kadang kan, selama ni kita tahu begiang-begiang, tak betul saya tahunya. Jadi bukan setakat tak betul kamu tahu tu, tak panggil pun kamu tahu. Sebab apa? Sebab tidak bertepatan dengan hakikat dia, tidak bertepatan dengan diri perkara. Jadi dia panggil apa tu? Jahil. Jahil lah. Tapi jahil ni bukan jahil murakkab lah. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tahu, tapi sebenarnya kita tak tahu. Ni bahawa mana apa? Kita jahil, bahawa kita jahil. Tu panggil jahil murakkab, jahil bersusung tu. Kita rasa macam kita tahu. Tahu ni, hak kita tahu tu tepat dengan sebenar, baru panggil tahu. Kita rasa kita tahu. Belajar. Hak saya tahu salah. Mana tidak bertepatan dengan hakikat, tidak bertepatan dengan diri perkara, tidak bertepatan dengan wakil. Jadi, hak kita kata tahu tu bukan. Tahu ni mendapat sesuatu dengan hakikat dia. Kita tahu kata begitu, hakikat dia begitu. Panggil tahu. Tanda ni. Kalau kita kata kita tahu, tiba-tiba tidak bertepatan dengan hakikat sebenar, dia tak panggil tahu, dia panggil jahil. Bukan jahil biasa ni, jahil murakkab, jahil yang bersusung. Apa jahil bersusung? 2 kali jahil. Sebenarnya dia jahil ke tak? Sebenarnya jahil lah. Sebab apa? Sebab dia kata dia tahu tapi tidak bertepatan. Jahil lah tu. Tapi dia tahu tak dia jahil? Tidak tahu dia jahil. Jadi 2 kali jahil lah. Satu, dia jahil sebab hak dia kata dia tahu tu tidak bertepatan, jahil. Kemudian dia tahu tak dia jahil? Dia jahil bahawa dia jahil. Faham tak ni? Dia jahil bahawa dia jahil. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia ingat dia tahu. Tu 2 kali tak tahu tu, dia panggil tu 2 kali jahil. 2 kali jahil tu dia panggil jahil murakkab, jahil yang bersusun dengan 2 jahil. Dia jahil sebenarnya, tapi dia jahil bahawa dia jahil. Dia tak tahu, tapi tak tahu bahawa tak tahu. Ni kadang cakap besar ni, cakap lebih. Lepas belajar ngokok. Apa lagi ni? Mak Haji dulu cakap sedap. Banyak kita ingat ke tahu, kena ngaru. Baru tahu dia jahil murakkab. Sebelum tu sedap cakap begitu begini. Lepas belajar barulah insah diri. Belajar lebih kurang. Belajar tak berapa mana, tapi perasan macam pandai. Tu jadi susah. Perasan rasa pandai. Hak pandai sungguh, hak tahu sungguh, pengetahuan sungguh, mendapat sesuatu, mendapat oleh seseorang akan satu perkara dengan hakikahnya, hal kadang sesuatu bersepakat dengan hakikah, bertepatan dengan diri perkara tu. Bertepatan dengan diri perkara, bahawa dipanggil mengetahui, pengetahuan. Dia jahil murakkab ni hak paling
dibibangi sangatnya orang yang mengajar lah. Jahil murakkab ni orang baru nak belajar tu, dia tak sedar dia jahil. Dia jahil murakkab ni paling besarnya orang mengajar. Terkadang dia berani menyampaikan perkara yang dia pun tak tahu, dia perasan dia tahu. Ni lagi bahaya. Dia berani menjawab satu perkara yang dia pun tak tahu sebenarnya. Jadi dia buat macam dia tahu. Sebab apa ni? Dia rasa dia tahu, walau dia jahil. Sebab apa? Sebab apa yang disampaikan tak betul, apa ni jawab tu tak betul. Tapi dia rasa macam apa yang disampaikan tu betul, apa yang dijawab tu betul. Maknanya dia bila dia sampai tu tak betul, mana bukan pengetahuan, bukan ilmu. Apa yang dijawab tu tak betul, itu bukan pengetahuan dan ilmu. Jahil lah orang panggil. Tapi kenapa dia berani menyampaikan perkara tak betul? Kenapa dia berani jawab perkara yang tak betul? Sebab dia tak sedar dia jahil. Orang sedar jahil ni, wallahu a'lam, Allah ustaz. Orang tanya banyak wallahu a'lam. Senang lah kalau ngajar gitu. Ngajar lah senang. Apa nak mengajar? Kita mengajar apa kita tahu. Orang tanya kita tahu, kita pun tahu kita dah tahu. Wallahu a'lam. Itu jawapan dia. Wallahu a'lam. Itu jawapan besar tu. Tapi tu wallahu a'lam ni ilmu yang sangat besar. Ada ni, ilmu yang sangat besar. Jawab dengan wallahu a'lam. Tapi orang ni lah payahnya. Orang yang ada title nak jawab wallahu a'lam. Bunyi kata kelas sangat ustaz ni. Tu pun wallahu a'lam. Benda mudah bagi kita. Jadi tak tahu, kebetulan tak tahu perkara tu. Dia pun jawab wallahu a'lam. Itulah hak orang yang tahu diri, kenal diri. Kalau orang tak kenal diri, disapa belaka, dijawab belaka. Ada ni. Dia panggil apa ni? Orang yang jahil murakkab. Dia sebut jahil murakkab ni, orang tak belajar ni, dia perasan dia tahu. Sama juga. Kita menyampaikan kodoh-kodoh hak kita tahu. Kita jawab kodoh-kodoh hak kita tahu. Hak kita tahu sungguh ni kita belajar betul-betul. Kita jawab, kita sampaikan. Tiba-tiba hak kita sampaikan tu sebahagian je, sebahagian lagi sekatu je. Dan sebahagian lagi kita tak tahu. Nak sampai mana? Orang tanya pula kita tak tahu. Wallahu a'lam. Senanglah mengajar ni. Tapi nak keluar di mulut jawab wallahu a'lam tu berat. Dia hak besar-besar hak mahal ni kadang-kadang berat kan. Dah dia besar, berat aja dia nak jawab wallahu a'lam. Mahal tu. Hak mahal ni payah kan. Dikira macam kalau jawab wallahu a'lam jatuh standard. Ada. Itu orang yang kenal diri. Orang yang mengetahui apa perkara yang sebenar dan dia mengetahui ada perkara yang dia tidak tahu. Ilmu dia tak sampai tahap tu. Sebab apa? Sebab orang duk tanya tu hak halus-halus, hak fardu kifayah. Hak ditahunya kodoh-kodoh fardu ain. Dia pun siapa hak kodoh-kodoh fardu ain? Dah. Hak nak tanya hak panjang-panjang fardu kifayah, kita tanya orang lain lah pula. Ini orang yang mengetahui sungguh. Dia mengetahui kodoh mana hak dia tahu. Kalau orang hak tak mengetahui kodoh ilmu, dia sampai saja. Ikut sedap cakap. Orang sekarang ni kan dia lebih kepada cara penyampaian. Sedap je okey lalu. Hebat dia, alim dia, boleh jawab belaka. Hak boleh jawab belaka itulah hak dibimbangi. Soalan pula soalan yang tidak khusus. Soalan yang tidak khusus. Tak ada ni. Kalau soalan khusus, kita buka satu tajuk. Orang tanya tajuk tu senang. Pada soalan khusus, kita buka satu tajuk, kita ilmu kita kemah molek dalam tajuk tu, dan kita mutlaah. Sebab apa? Sebab program tu tajuk tu. Orang pun tanya tajuk tu, mudah. Tak ada ni. Kalau soalan bebas, soalan bebas. Kalau soalan kertas, orang yang jawab tu boleh pilih.
Hak soalan payah-payah dia pun susu bawah. Tak, dia boleh pilih tu mana dia kalau soalan kertas. Dia pilih. Ni payah ni. Tak reti nak jawab dia pun sipang lah sebab soalan banyak kan. Tu. Tapi kalau soalan direct kan dia banyak kan macam dalam radio apa semua tu kan ada soalan direct tu. Dia dulu lagi dah. Masa saya ngaji pondok dulu lagi dah. Allah lah jawapan tu kok ya Allah. Jawab sejawab-jawab. Sungguh. Jawab sejawab-jawab. Sekali tu tulang bawa kereta masa tu program bak korban. Jadi soalan tu bak korban. Radio hok KN tu lah. Tapi jawapan dia ya Allah, dia jawab sejawab-jawabnya. Mudah-mudah je dia jawab. Ni. Ada ni. Mana confident je dia jawab. Tak betul sangat dia jawab tu. Kalau Nabi ingat apa pasal-pasal gitu. Walahal kalau kihok tu tajuk dah tu. Dekat nak masuk raya haji bicara bab korban, tajuk dah tu. Kita kata tadi kan kalau hok tajuk khusus mudah. Ini tajuk khusus dah ni. Ada ni. Ini sama telur soalan yang ikut. Mari je. Apa soalan? Telefon dia tanya. Allah tu. Tak dia kalau soalan kertas, orang menjawab ni dia boleh pilih. Pilih. Tapi kalau soalan mari gitu. Sebab tu hak saya dan radio tengah FM tu, saya tak buka soalan radio. Nak soal dalam WhatsApp. Nak soal dalam FB. Yang pertama, soalan yang kita boleh jawab, kita jawab. Yang kedua, kita pilih soalan yang berkenaan dengan hak kita duk mengajar. Digi soal hak bab lain, kita tak jawab. Sebab jadi soalan WhatsApp, kita boleh pilih. Soalan dalam FB, hak tengah FM tu kan, kita boleh pilih. Senang gitu. Kita pilih jawapan soalan yang kita tahu. Kemudian, kita boleh pilih soalan hak berkenaan dengan tajuk yang kita bicara. Itu mudah. Lepas tu kita tak buka. PRTN kata buka lah. Kalau kita nak fokus pada ilmu. Kita nak fokus pada ilmu. Kita baca kitab. Satu tajuk fokus pada ilmu. Jadi orang berkani tak faham. Dia suruh orang tanya. Kita nak kira tajuk. Fokus pada tajuk. Kalau tanya bebas gitu tu. Bahaya. Ada ni. Confident lah. Tapi betul ke tak betul? Kadang-kadang kita sendiri pun jahil murakkab juga. Perkara yang kita jahil, kita tak sedar kita jahil, kita jawab. Punah kan? Ni punah ni saya ingat gini cerita zaman dulu lah ni. Dia mu'allaf. Dia tanya dalam radio tu. Saya balik rumah keluarga. Keluarga tu hak kafir lah. Masalah saya sekarang ni keluarga saya dia ni mi goreng ke mi rebus gitulah, dia menggunakan minyak hak babi lah kita kata. Macam mana saya dia boleh nak buat macam mana saya ni dah mi tu dia guna minyak babi. Hak ngajar jawab kan makan mi sudahlah, jangan makan kuah dia. Dia pun pening, makan mi kau mana pula, kuah jangan makan. Pening kita dengar ni pula. Dia jawab. Ni cerita lama ni, cerita masa dulu. Macam lama sungguh. Dia kata makan mi jangan makan kuah. Dah kuah tu campur dengan lemak babi. Ni mu'allah dia balik ziarah keluarga mak ayah dia kafir tu lah. Tapi masalah mi ni guna minyak babi. Dia kata awak makan mi sudah, jangan makan kuah. Kita kata mi apa pula? Ke mi luar gitu. Makan mi kuning ngak gitu. Jangan celup kuah ke mana? Tapi nak cerita dia jawab tu agak spontan je. Dia tak tanya mi tu macam mana, mi kosong ke, kuah suku ke. Tak ada dia akan jawab gitu je. Akan jawab je. Itu contoh. Orang berani sungguh. Dia jawab je, confident. Ini panggil jahil murakkab. Saya ingat ngaji dengan almarhum Baba Najmuddin, ngaji 30-40 tahun. Di dalam kuliah mingguan Jumaat tu dia ada beri peluang untuk soal jawab. Ada soal jawab. Mudah je tu. Wallahu alam lah ni perkara ni saya tak mengaji. Ini perkara baru. Senang je dia jawab.
Kadang-kadang ni nantilah insya-Allah minggu depan lah saya jawab. Saya tengok semula hak ni. Hak tu ngaji 30-40 tahun tu. Ngaji Mekah, ngajar di Masjidil Haram sebelum disekat oleh kerajaan Saudi. Tapi dalam soalan tu, kalau soalan hak perkara baru, perkara hak terkini lah. Wallahu alam, saya dak ngaji tu. Sebab tu tak ada dalam kitab. Ni perkara-perkara baru. Kalau perkara hukum hakam ada kadang tu kata nantilah saya jawab minggu hadapan. Saya jawab minggu hadapan. Itu cara. Tu alim besar tu. Ni soalan mari tiba-tiba lepas tu jawab. Tunggulah. Ada ni. Jadi jahil murakkab ni bukan kita ingat kepada orang-orang tu. Dah. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu, tahu kodok-kodok. Hak tahu kita sabarlah. Hak tak tahu wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab kita tahu perkara tu kita tak tahu. Pada ni. Sebab kita tak tahu tak boleh nak gambang-gambang, tak boleh nak gamak-gamak. Jangan. Saya rasa hak ni hak paling arwah Baba Najmuddin marah. Paling tu marah. Saya rasa hukum hakam agama mu nak rasa kat mana? Saya rasa saya agak siap dia jawab gitu. Saya rasa tak boleh nak rasa gitu. Tak tahu jawab, tak tahu, jangan duk rasa-rasa, jangan duk gamuk-gamuk, jangan duk agak-agak. Ataupun jawab gini, pada pandangan saya, kamu bukan ulama mujtahid, pandangan awak kamu mana? Marah tu guru. Pada pandangan saya, kamu tak ada pandangan, kamu hanya sampaikan pandangan ulama-ulama mujtahid. Ada pandangan dianya. Kau tu marah. Sama sekali jawab saya rasa. Ada ni. Gamuk kita jawab hukumnya haram walaupun kebetulan betul sebab kita berani dengan hukum agama Allah walaupun kita tak jelas. Ni kita duk cakap sama kita ni. Bab hukum ni. Saya rasa, mu rasa mana mu? Mu rasa mana? Aku rasa gini, haram belaka tu. Duk rasa. Ni kadang-kadang hidup bincang rasa. Lepas tu ustaz apa ustaz senyap aje? Betul doa kami rasa ni. Mana boleh rasa-rasa gitu? Kamu jawab tu kamu ngaji, kita gamuk aje. Haram awal lagi kamu tu duk gamuk-gamuk hukum agama Allah. Tak apa ustaz dah beritahu, dah kamu pandang, tu senyap sudahlah. Nak beritahu capur apa? Ni rasa, ni gamuk, ni haram belaka tu. Walaupun kebetulan betul kerana berani. Kalau bab dunia boleh lah. Ada ni saya rasa saya gamuk kena bubuk ni bau sedap. Dok, saya gamuk bubuk ni bau sedap. Bab dunia boleh lah nak balas pun. Bab hukum hakam agama saya rasa saya gamuk. You mai duduk balas sama dia. Tak boleh. Hukum agama jangan. Hukum agama jangan. Jangan mudah-mudah hukum agama Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak mengetahui. Jangan duduk gamuk-gamuk. Tak ada. Mengetahui ni, pengetahuan kita mendapat satu dengan hakikah dia. Kita belajar, kita tahu sangat-sangat ni ilmu dalam kitab. Barulah dipanggil pengetahuan. Baru dipanggil mengetahui. Apa yang kita dapat, hak bertepatan dengan hakikah, bertepatan dengan nafsul amri dengan diri perkara. Dan keluar dengan pengetahuan itu 4 perkara. Pertama, jahil. Kedua, syak. Ketiga, zon. Keempat, waham. Hak ni bukan mengetahui. Jahil pula ada 2, jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit, jahil selapis, jahil murakkab ni jahil yang bersusun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.